Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, nama aku Azrin Yen. Sebelum korang tengok video ni lebih lama, make sure korang subscribe dulu channel aku dan jangan lupa bagi like ataupun komen. Okey. Nampak gelap kan? Sebenarnya ni adalah cerita kisah benar yang berlaku pada diri aku dan rakan-rakan aku 10 tahun yang lalu di sebuah kolej lah. Actually aku belajar kat 3 kolej berlainan negeri, tapi ketiga-tiga kolej ni ada sejarah sendiri, ada yang pernah aku lalui sendiri dengan rakan-rakan aku. Tapi yang aku ingin ceritakan sekarang ini adalah benda yang aku rasa paling menyeramkan pernah aku hadap lah. Okey, bermulanya kat tahun 2010. Kalau tak silap aku dalam bulan Julai itu. Masa tu aku dah digelar senior semester 3. Apa yang aku ingat lagi, masa gelar senior tu confirm ada pengambilan pelajar-pelajar baru. Masa pengambilan tu just ramailah kan, dalam 200 ke 200 lebih gitu, aku tak pasti. Aku dengan rakan-rakan aku yang lain menjadi facilitator untuk program tu lah, program suai kenal tu. Jadi masa dalam program suai kenal ni, untuk 3 hari yang pertama, daripada hari Isnin sampai hari Rabu, tak ada masalah, baik pagi, petang ataupun malam. Seperti biasalah, budak-budak baru ni takkan kita nak bagi orang kata tidur awal apa semua kan. Jadi kita akan ronda asrama dulu apa semua kan. Pada hari Khamis kita orang ada aktiviti luar, dan aku menjaga checkpoint betul-betul kat satu tempat ni kat kolej lama aku. Memang bukit tu antara bukit tertinggi lah dalam kolej tu. Dan rakan aku rasa macam something yang tak betul lah kan. Jadi aku tak nak layankan benda tu, jadi aku just forward je lah, orang kata carry forward je lah, orang kata just jalan macam biasa je, tak ada apa-apa masalah. Dan belah petang tu pula pun kita orang tak ada rasa apa-apa. Kita orang tak ada rasa macam ada benda lah tadi kita orang naik ke atas apa semua. Kita orang tak ada rasa apa-apa. Sebaik saja malam, sebelum budak baru ni tidur, kita orang kumpulkan dia orang tau kat dataran macam tempat sukan kan. Okey. Sebab padang sukan tu, tempat-tempat bersenam tu, aktiviti sukan, belakangnya asrama dengan dia orang makan. Jadi kita orang kumpul kat situ dulu, lelaki dan perempuan, mengikut kos ke mengikut apa aku lupa. Lepas tu kita orang tanyalah ada apa-apa masalah ke sepanjang beberapa hari. Sebab daripada Isnin sampai Rabu tu kita orang akan tetap tanya apa-apa masalah kan. Jadi pada malam tu ada satu masalah yang kami dengar daripada pelajar India, yang diorang ni dikatakan, pada aku sebenarnya tak betul, tak bagus benda tu, sebab ia nampak resis lah kan. Jadi kita orang tanya siapa yang ejek kau pasal benda gitu kan. Jadi dia bagi tahu budak ni lah. Jadi kami senior lelaki ni ambil keputusan panggillah budak tu. Kita orang biasalah, orang kata minggu saya kenal kan, kita orang marah budak tu apa semua. Sebab dalam satu kolej tu kita orang tak amalkan sikap resis, baik Cina, baik Melayu, baik India. Jadi kita orang sama je. Sebab satu niat je kami pasang, kami nak belajar. Dan bila aku dah dapat orang tu, budak tu, kita orang just yang lain tu beredar lah kan. Sebab kita orang tunggu budak tu je, kita nak aiming budak tu je, nak marah kau yang budak tu. Dan sini perempuan dan pelajar-pelajar perempuan semua balik ke asrama macam biasa, serta pelajar-pelajar lain lah. Jadi yang lelaki ni pun, yang lain pun balik macam biasa. Cuma 2-3 orang Pesi ni akan ikut lah, akan tengokkan dia orang balik asrama kan, make sure dia orang tidur. Sebab dalam beberapa jam, dalam time tu dalam pukul 12, lepas tu dalam pukul 3 dia orang kena bangun qiyamul lail. Jadi kita orang borak-borak lah dengan budak tu, kenapa kau buat macam ni, kenapa buat macam ni kan. Lepas tu bila pelajar perempuan dah masuk, tiba-tiba ada seorang pelajar perempuan ni menjerit,
Aku maaf lah kalau aku tak pandai nak sebut nama yang ni apa tu, yang fake apa semua, tapi sorry pada owner. Dia kata, "Oi, kancing gigi." Aku cakap, "What?" Aku pun kancing gigi apa benda tu kan, macam 2-3 orang yang tak tahu, tapi yang lain ni tahu sekali. Dia kata, "Izzah kancing gigi ni." Dia macam tak sedar. Kebetulan salah satu member aku cakap lah, sumbat mulut dengan sudu lah. Aku tak tahu masa tu apa benda semua tu kancing gigi kan. Memang aku noob gila, tak tahu apa-apa pasal kancing gigi. Jadi aku tanya, apa benda tu kancing gigi? Lepas tu dia kata, itu macam benda yang tak sedar lah kan, sebab benda yang tak betul jadi dalam masa yang sama aku macam kenapa ni, sebab tu budak kelas aku memang daripada SEM 1, SEM 2 memang rapat dengan dia kan. SEM 3 pun aku rapat pun semua. Lepas tu dia cakap, kenapa? Lepas tu kita orang dalam lelaki dalam server, orang kata dalam 7-8 orang ambil keputusan, macam mana ni sebab asrama perempuan kan. Jadi kita orang tekad, kita orang masuk asrama perempuan. Kita orang dah bincang tau, nak masuk tak asrama perempuan? Nak masuk tak? Lepas tu aku tak tahu, aku macam terdengar satu suara tu, member aku juga, bila lagi kita nak masuk asrama perempuan? Okey, kita orang ambil keputusan, kita orang masuk asrama perempuan. Lepas tu aku masuk asrama perempuan tu, aku tengok dah terkulai dah apa semua kan. Sekali aku macam terdiam kan, aku macam terpaku lah tengok apa benda yang terjadi sebenarnya. Selepas jadi tu, aku dengar seorang perempuan menjerit, "Weh, tak sedar. Weh, lari kat padang." Jadi aku dengan member aku 5-6 orang lagi kerja tu, sebab asrama kita dah bentuk petak tau. Jadi bentuk petak ni tengah-tengah tu padang. Okey, kita orang pergi, aku cakap dengan member aku, "Okey, kau pergi, kau kejar." Dalam 3-4 orang kerja tu, sekali bila diorang kerja, diorang ternampak satu lembaga besar yang setinggi 2 tingkat tu. Allahu Akbar, wallahu a'lam kan benda ni. Lepas tu diorang dalam diorang tersungkur tau ramai-ramai kat tengah padang kat asrama tu. Lepas tu diorang ternampak lah benda tu kan. And berapa saat lepas tu diorang nak kat tingkat 2 bertenggek dekat koridor. Faham tak? Bertenggek dekat koridor bercangkung. Kau rasa dalam berapa saat je? Aku rasa tak sampai 5 saat nampak pintu kat atas tu. Jadi kita orang semua terkejut lah kan. Aku macam, apa benda yang terjadi ni? Aku dah makin rasa tak betul lah, rasa tak sedap lah. Memang aku rasa apa benda paisi sangat malam ni kan. Apa benda yang jadi sebenarnya? Sekali kita orang pergi tangkap. Member aku pergi, yang perempuan pun tolong pergi tangkap semua. Dah settle satu tangkap. Kita orang pergi bawa ke bilik, entah aku tak tahu, kita orang bawa pergi ke bilik macam, dia sebenarnya bilik, dan satu tak silap aku asrama perempuan ni ada macam bilik medik tau, bilik rawatan. Jadi kita orang kumpul dengan tak dalam tu. Tak sedar dah. Setahu aku dia tak sedar dalam tu. Lepas tu pula member aku seorang ni menjerit dalam bilik. Aku macam, apa hal lagi ni? Tambah lagi seorang lagi masalah. Dia menjerit dalam bilik tu. Aku cakap, apa benda sebenarnya terjadi ni? Kan? Aku memang tak tahu apa-apa hal ni. Jadi aku dengan seorang senior ni, satu batch dengan aku. Bukan senior, dia macam abang. Aku panggil dia abang kan. Aku panggil dia abang lah. Cakap, "Bang, apa benda jadi ni?" Tak apa MJ. Time tu nama aku MJ tau. Kalau kenapa MJ tak payah tanya lah. "Okay MJ, kau tak payah tahu lah. Jom kita naik atas." Kita orang naik atas, pergi bilik pintu. Bilik dekat tingkat 2. Macam pergi masuk bilik tu. Yang lain semua dah kat luar, keluar bilik. Aku berdua dengan abang tu masuk. Bilik tu tertutup. Kalau tak silap aku tertutup lah. Bila aku masuk je, angin cakap kau daripada dalam bilik tu kuat, sekuat-kuat angin. Padahal dalam masa yang sama, depan pintu tu, berhadapan pintu tu adalah tingkap macam ni. Ni pintu, ni tingkap. Jadi tingkap tu tertutup sebenarnya. Kipas pun tertutup. Jadi aku masuk dalam bilik tu, memang angin sekuat-kuatnya. Aku macam, apa benda jadi ni? Sekali aku tengok tu macam dah histeria tau. Dengan histeria lah kan, dengan teruk aku rasa memang apa benda yang jadi ni, sampai junior-junior pun tak dapat tidur semua kan. Junior time tu tak ramai pun perempuan. Lepas tu
Kita orang bawa turun apa semua. Abang tu aku tak tahulah, memang wallahu alam ada ilmu ke apa kan, tapi dia kata dia memang bersilat dalam bilik tu. Lepas tu dia tengok bawah katil. Aku pun, kenapa kau nak tengok bawah katil, kan memang tak ada apa-apa. Dia tengok bawah katil, dia terkejut menggelupu. Aku cakap kau orang, dia menggelupunya tu sampai aku pun terkejut. Dan kita orang belah daripada bilik tu. Bila kita orang belah daripada bilik tu, kita orang terus pergi bilik medik tu kan, bilik aku cakap tadi tu. Bila kita orang sampai kat bilik tu, kita orang tengoklah macam 3 orang perempuan yang histeria teruk. Okey, tu tak, orang kata histeria lagi tau, menjerit-jerit apa semua dengan kita orang tu, kancing gigi dia dengan kain, sudu ke kain, aku pun tak sure, aku dah lupa lah. Lepas tu member aku seorang ni, kita orang pakai tompel. Member aku tompel ni suruh Faisal ni antara yang facilitator situ lah kan, dia suruh azankan bilik tu. Jadi Faisal ni azankan, kalau tak silap aku, dia azankan bilik tu baru berapa seruan nak panggil, berapa kali takbir apa semua, pak kena tolak. Memang aku nampak, sebab aku memang dalam bilik tu memang termeniarap tau. Sekali aku macam kenapa ni kan, dia Faisal kata dia memang rasa tertolak apa semua. Sama juga dengan tompel, dia pun azan juga, dia pun tertolak juga, memang tak boleh habiskan azan tu. Aku dah makin seram sebab kejadian tu dah dalam pukul 1 ke 1 lebih macam tu, 1 ke pukul 2 gitu lah kan. Memang lama gila dalam situasi tu. Okey, bila dah Faisal dah azan apa semua, ni bangun meracau. Sebab bilik tu aku rasa dalam 15 kaki persegi je lah lebih kurang kan. Dia meronta-ronta tak pusing. Bayangkan dia tolak Faisal jatuh, dia tolak tompel jatuh, dia tolak Syakir, dia tolak Kutat memang jatuh. Antara member aku kat dalam bilik tu lah, semua jatuh. Tapi aku diri tengah-tengah bilik tau. Ni keliling, aku diri tengah-tengah ni tau. Tu langgar aku, bukan aku yang jatuh, jatuh terhentak kepala dia. Aku macam, weh bro, apa benda ni jadi kan? Aku tu angkat tangan tau macam ni. Aku tak ada buat apa-apa tau, aku tak ada buat apa-apa. Sekali tu kita orang, dalam masa yang sama, kita orang call juga warden kan, apa yang jadi sebenarnya kan. Sekali warden sampai dengan ustaz yang nak qiyamul lail budak-budak ni. Okeylah, aku dah ni apa semua. Sekali ustaz tu kata, kau pergi kejut lah budak lelaki apa semua kan dalam buku apa. Kita orang tak rasa tau masa tu begitu lama sebenarnya, tapi kita orang rasa kejap benda yang jadi. Tapi masa sebenarnya daripada pukul 12 lebih sampai pukul 3 dah. Jadi dalam pukul 3 aku dengan geng-geng lelaki yang lain semua keluar daripada asrama tu. Kita orang kejut pelajar-pelajar lelaki junior Muslim untuk qiyamul lail lah hari Jumaat tu kan. Lepas tu kita orang kejut apa semua. Sekali aku macam apa benda, kita orang macam hurah-hurah lagi tau. Lepas tu biasalah tangga, aku cakap tadi asrama aku bentuk petak. Lepas tu ada tangga kan, ada 4 tangga. Tangga pertama, senang cerita, tangga A, tangga B lah kan. Kita orang kumpul kat tangga A. Aku jerit panggil budak. Aku tak tahu kenapa aku masa tu aku jerit panggil semua bangun, sebab aku dah stres gila kot dah. Budak-budak perempuan dah meracau apa semua kan. Jadi aku panggil junior-junior semua ni pergi apa, panggil. Okey, lepas tu aku panggil, lepas tu aku daripada tangga A tu aku ke tangga B. Aku cakap panggil junior-junior, tengok dia orang turun pergi surau apa semua kan. Selepas tu aku nampak member aku Faisal ni daripada tangga A berlari ke tangga B tau. Aku cakap, Faisal kau kenapa kan? Aku sempat grip dia. Aku nampak Kutat. Sekali aku pelik, Kutat kat belakang, tapi dia nampak Kutat kat depan. Dia berlari tau ke arah Kutat. Aku macam, Faisal, ni Kutat kat belakang ni. Sekali bila dia pusing balik, Kutat ada kat belakang. Dengan sewenang-wenang dan senang-senang ni, Kutat bagi penunjuk ke penampar sekali kat Faisal ni untuk kejut dengan Faisal. Sebab masing-masing dah stres bro. Masing-masing dah stres sebab yelah macam dah 3 kes kan. Sekali aku macam tak apa, aku bimbing budak-budak daripada aku tak nak dia orang gaduh. Aku tak nak tengok dia orang ni gaduh. Aku bimbing budak ni ke asrama, ke surau.
Bila aku bimbing tu, ada lorong lah kan, lorong orang kata nak ke surau semua tu, lorong yang berbumbung tu. Lorong tu aku dalam berapa tapak, lebih 10 tapak aku rasa, aku tak sedar. Sekejap. Aku tak sedar guys. Aku tak sedar lah masa tu. Okay, lepas tu aku tak sedar tu, itu sampai situ je aku ingat. Sampai situ je aku ingat. Tapi selepas aku sedar, aku dapat tahu diri aku ni kat surau lah kan. Ramai gila orang, crowded memang orang kata. Ni aku, keliling aku, crowded gila. Kenapa? Aku macam, apa benda yang terjadi sebenarnya kan? Apa benda yang terjadi kat sini? Aku nak tahu juga. Sekali aku tanya member aku yang lain, bukan pada dalam masa yang sama, aku tanya member aku yang lain, kenapa jadi, apa yang jadi pada aku ni? Apa yang terjadi pada aku? Sebenarnya aku dirasuk. Aku tak tahu iman aku lemah ke apa pada masa tu. Mungkin sebab aku penat sangat, daripada sebab aku naik bukit tu penat bro. Aku naik bukit tu tinggi tau kat kolej aku tu. Jadi aku turun penat, aku semua uruskan budak-budak, junior apa semua. Itulah. Nak sangat jadi fashion. Jadi aku jalankan tugas aku lah. Bila aku tak sedar tu, semua terkejut. Oi, MJ tak sedar. Orang kata MJ tak sedar, MJ tak sedar, MJ tak sedar. Cerita ni memang aku ingat. MJ tak sedar semua. Lepas tu bawa MJ pergi surau. Aku semua, dia orang beritahu aku, tak silap aku. Dia suruh aku pergi, Kutat dengan Faizal ni antara badan besar tau. Kutat, Faizal, Syakir apa semua, antara badan yang besar tau. Macam Kutat tu macam memang berisi lah badan dia kan. Kau bayangkan, aku masa tu 55 kilo sahaja. Memang aku kurus kering, lagi kering daripada ni, dah macam Mak Giat. Aku pergi apa tu? Aku pergi apa ni? Sorry. Okey. Aku memang tak sedar. Kutat dengan member aku Syakir, antara best friend aku, tolong angkat aku untuk surau. Tapi korang tahu apa jadi? Diorang tak dapat angkat aku. Okey, tambah lagi seorang angkat. Tak dapat. 3 orang angkat aku, tak dapat. 4 orang angkat aku, tak dapat juga. Weh, angkat aku zaman tu seorang dah cukup sebenarnya. Kalau jenis badan macam Kutat, Faisal, budak-budak welder kan, memang cukup sangat untuk angkat aku. Tapi 4 orang angkat aku memang tak dapat sebenarnya. Jadi aku apa tu? Budak-budak yang cerita yang aku ni diangkat oleh 8 orang. 8 orang rakan aku lelaki. Diorang angkat aku ke surau. Dalam surau tu aku tak silap dalam 50 meter gitulah, 50 meter 60 meter lah daripada lokasi kejadian aku tu. 100 meter ada, lebih kurang. Diorang kena naik tangga apa semua kan. Mana yang tahu kolej kat mana aku belajar tahulah. Aku tak nak ceritalah kolej tu, takut dia mengaibkan. Jadi aku dah dibaringkan kat surau kat belakang. Boleh nak cerita sebab aku sedar aku kat bahagian belakang, saf belakang. Diorang jalankan Qiyamul macam biasa apa semua. Aku tak sedar, pengsan. Sekali dah habis Qiyamul, ustaz ni tolong aku. Sedarkan aku. Aku sedar tapi ia bukan diri aku. Ini dari alam lain. Lepas tu diorang kata aku ni sebenarnya berkali-kali tau sedar tapi bukan aku. Sedar tapi bukan aku. Sedar pengsan. Tapi ini bukan aku. Aku sedar masa tu, kalau tak silap kawan-kawan aku cerita, aku tak sedar daripada pukul 3 sampai ke pukul 6. 3 jam aku pengsan. Just aku pengsan, aku dah kat surau. Badan aku memang lemah gila, muka pucat lesi, lapar apa semua. Memang aku tak tahu apa sebenarnya terjadi pada aku. Yalah, mungkin silap aku juga. Solat pun orang kata senang cerita rongak kan. Itu antara kesilapan aku lah. Tak kuatkan iman, tak kuatkan diri apa semua kan.
Itu antara pengalaman yang aku rasa paling teruk gila yang aku hadapi. Aku rasa benda ni macam susah nak cakap sebenarnya, sebab penyelesaian itu bila aku dihantar ke bilik semula tau. Lepas kejadian tu aku dihantar ke bilik semula untuk rest. Bila aku dah rest apa semua, aku sedar dalam pukul 10. Mak aku, bapa aku, abang aku ada kat depan aku. Ada kat depan aku dalam 3 orang. Warden suruh ambil aku bawa balik ubat. Ya. Sebenarnya keesokan harinya tu ada ceritanya. Tak apalah, halang-halang aku sambung lah. Ini cerita daripada member aku. Orang kata, aku boleh ingat lagi, member aku ni macam dia pun sebenarnya penat. Hari Sabtu tu kita orang tengok muka-muka diorang. Hari Senin tu aku balik semula ke asrama. Muka diorang dalam gambar tu semua muka pucat. Sebab Jumaat malam Sabtu terjadi lagi, beberapa orang junior kita orang kena rasuk histeria, dan lelaki ada juga. Itu je lah yang aku tahu. Tapi macam aku cakap tadi, sumpah aku takut gila. Aku takut gila masa tu. Sebenarnya banyak pengalaman aku dengan benda mistik ni. Bukan nak cerita tipu ke apa ke. Aku tak suka-suka nak buat cerita macam ni. Sebab daripada kecil lagi aku alami benda-benda gini. Tu lah. Itu dah cerita yang aku dapat kongsikan kepada korang kali ni. InsyaAllah untuk next video aku akan share juga pada korang. Sorry pada rakan-rakan aku mana yang aku mention nama dia orang suka hati. Sorry, aku harap korang semua okey-okey je. Dan jangan lupa subscribe channel aku, like, komen lah kalau ada macam suggestion daripada korang. Dan jangan lupa tekan button notification